Jadi saya pertama sekali saya minta pada semua peserta, terlebih dahulu kita berikan tepukan kepada semua peserta yang telah bertanding tadi. Sangat sama-sama hebat dan sama-sama berbakat. Jadi keputusannya saya akan umumkan. Okey, bagi pertandingan di antara Calypso 1 dan juga Defendo 1, pemenang bagi pertandingan ini adalah daripada Defendo. Manakala pendapat terbaik jatuh kepada Mai Zatul daripada Calypso. Untuk pertandingan yang kedua di antara Ajelis 1 dan juga Bravia 1, pemenang adalah daripada sidang Ajelis. Pendapat terbaik Batu Besar. Untuk pertandingan yang ketiga di antara Ajelis 2 dan juga Calypso 2, pemenang adalah daripada Ajelis. Pendapat terbaik Nur Zanita. Untuk pertandingan di antara Bravia 2 dan juga Defendo 2, pemenang adalah daripada Bravia. Pendapat terbaik Muhammad Faizul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di-Pertua Dewan, barisan kerajaan yang saya kasihi dan saya sayangi, barisan meja pembangkang, seterusnya sidang Dewan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perdebatan. Yang di-Pertua Dewan, usul yang kita gagaskan pada hari ini adalah bertajuk Perpaduan Kaum Semakin Meningkat Selepas 56 Tahun Malaysia Merdeka. Jadi sebagai Perdana Menteri yang telah diberi mandat untuk berada di Dewan yang mulia ini, izinkan saya untuk memberikan definisi secara ringkas. Secara konseptualnya bagi usul perpaduan kaum semakin meningkat selepas 56 tahun Malaysia merdeka. Secara konseptualnya, perpaduan kaum boleh didefinisikan sebagai semua kaum di dalam sebuah negara saling bekerjasama dan berganding bahu untuk membentuk sebuah negara yang makmur dan damai. Seterusnya, frasa yang kedua iaitu perkataan semakin meningkat boleh kita takrifkan sebagai semakin berkembang, semakin bertambah berbanding sebelumnya. Kayu ukur kami di meja kerajaan pada hari ini cukup mudah, iaitu semakin meningkat yang akan menunjukkan peningkatan dan pengegalan perpaduan yang terjalin di negara ini. Yang di-Pertua Dewan, bagi menyokong usul yang kami gagaskan ini, kami hadir dengan membawa dua justifikasi utama. Yang pertama, sehingga kini keharmonian perpaduan kaum masih lagi kekal. Yang kedua, usaha-usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum disambut baik oleh rakyat. Struktur perdebatan kami di meja kerajaan pada hari ini cukup mudah. Yang pertama, saya selaku Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat pada hari ini akan menggagaskan bagaimana Malaysia boleh kekal harmoni sehingga ke hari ini. Yang kedua, bangkit pula timbalan Perdana Menteri saya sebentar lagi akan menggambarkan bagaimana usaha-usaha kerajaan yang disambut baik oleh rakyat. Seterusnya, bangkit pula timbalan, maafkan saya, bangkit pula Menteri Pertahanan sebentar lagi akan membidas segala hujah-hujah yang pastinya palsu oleh pihak pembangkang. Cabaran kami di meja kerajaan kepada pihak pembangkang pada hari ini adalah buktikan perpaduan kaum tidak lagi wujud di negara kita sehingga menyebabkan keadaan tidak aman di negara ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagaimana kita katakan perpaduan dapat kita kekalkan hingga hari ini? Yang di-Pertua Dewan, tidak seperti di Amerika Syarikat maupun di Eropah, mereka menggunakan konsep dengan izin melting point, di mana golongan minoriti harus melepaskan budaya dan etnik masing-masing di dalam pembentukan sebuah negara bangsa. Tetapi kita di Malaysia bersyukur di mana kita mengamalkan konsep dengan izin Silk Ball, di mana kita tidak menghapuskan mana-mana unsur
maafkan saya, mana-mana etnik, tetapi kita menyatu padukan kepelbagaian budaya dan warna kulit dalam satu persekitaran yang sama. Buktinya, kita lihat rakyat di Malaysia masih lagi boleh berkomunikasi, bertoleransi antara pelbagai kaum dan meraihkan kepelbagaian perayaan dan makanan. Contoh, kita lihat perayaan sambutan Aidilfitri baru-baru ini, di mana bila mana yang di-Pertuan Agong membuat majlis rumah terbuka, kita dapat lihat masyarakat berbagai kaum, Melayu, Cina dan India, semuanya sama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Begitu juga dengan sambutan rumah di Bali dan Tahun Baru Cina. Maafkan, saya belum habis lagi, berhormat. Contoh yang kedua, perpaduan juga dapat kita jadikan meraih sukan. Di mana kita ambil contoh, apabila pasukan Harimau Malaya sebagai contohnya ataupun Datuk Lee Chong Wei sedang beraksi, kita sama-sama tidak menghina warna kulit, akan sama melaungkan azimat keramat Malaysia boleh. Justru yang di-Pertua dapat saya katakan di sini, benarlah usul digagaskan pada hari ini, iaitu perpaduan kaum semakin meningkat selepas 56 tahun Malaysia merdeka. Mohon untuk terus mencatat. Terima kasih Di-Pertua. Terima kasih atas ucapan semangat daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya menjemput Ketua Pembangkang untuk membuktikan adakah perpaduan kaum tidak meningkat selepas kita merdeka. Persilakan Yang Berhormat Batu Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan ahli-ahli Yang Berhormat Pembangkang, barisan ahli Yang Berhormat Kerajaan dan ahli-ahli Dewan sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana telah menyebut saya sebagai Perdana Menteri. Jadi kepada Yang Berhormat Pembangkang itu tak lama lagi lah. Tak lama lagi, InsyaAllah. Jadi pada pandangan kami, perpaduan kaum semakin merosot selepas 56 tahun kita merdeka. Percaya atau tidak, tuan ahli-ahli yang berhormat sekalian, Tuan Yang di-Pertua, generasi milenium yang ada pada masa kini tidak sama dengan generasi yang wujud pada ketika merdeka. Yang mana generasi sekarang tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian atau kesan-kesan sejarah yang wujud pada masa itu, menyebabkan perpaduan yang disangka semakin meningkat oleh barisan kerajaan itu sebenarnya palsu. Kerana kenapa sekarang kita bercakap tentang 13 Mei? Kenapa kita bercakap peristiwa 13 Mei ini sekarang? Yang mana ianya merupakan tragedi hitam yang sebelum ini tidak pernah dibangkitkan. Kerana bibit-bibit perpecahan sudah menular di kalangan masyarakat Malaysia. Ya, silakan. Hormat. Yang Berhormat mengatakan sebentar tadi, generasi muda seperti saya, mungkin masih muda pada hari ini, tidak terikat dengan mana-mana perjanjian. Buktikan perjanjian apa dan buktikan bagaimana kami tidak terikat dengan mana-mana perjanjian. Yang Berhormat Perdana Menteri, mungkin Yang Berhormat Perdana Menteri begitu sibuk dengan tugasan harian sehingga Yang Berhormat Perdana Menteri tidak melihat di media masa orang sekarang mempersoalkan kontrak sosial peristiwa 13 Mei. Kenapa sekarang ini timbul semula? Padahal benda ini telah dimeterai dan telah dipersetujui sekian lama dahulu. Ini menunjukkan bukti bahawa unsur untuk perpecahan perpaduan semakin merosot semenjak 56 tahun kita merdeka. Dan seperti yang kita ketahui, ketika dibuat perjanjian kemerdekaan dahulu, di antara Yang Amat Berhormat Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Iti Sambatan. Tapi di manakah wakil salah satu parti komunis besar daripada barisan Yang Perdana Menteri sekarang? Tiada langsung. Parti utama tiada wakil. Jadi sekarang apa perjanjian pun tidak melibatkan. Jadi perpaduan apakah yang Berhormat Perdana Menteri kata meningkat ini? Satu topik besar, analisa pasca pilihan raya 2013. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri ialah tsunami Cina. Tsunami Cina. Dan ini dia masa aliran kerajaan. Yang menyatakan apa lagi Cina? Tolong perjelaskan. Saya harap boleh mendapat penjelasan daripada timbalan Perdana Menteri atau Yang Berhormat lain. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat-sahabat kerajaan, perwakilan pembangkang, dan yang berhormat keluarga persidangan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, usul masih kekal utuh. Perpaduan kaum semakin meningkat selepas 50 tahun Malaysia merdeka. Sebelum saya pergi ke arena penghujatan, izinkan saya untuk membidas apa yang dikatakan oleh pihak Ketua Pembangkang sebentar tadi. Beliau telah membawa premis perpaduan mereka melihat semakin merosot kerana generasi Melayu tidak sama dengan generasi yang sebelumnya kerana tidak terikat dengan mana-mana perjanjian. Persoalan saya pada hari ini, bagaimana dengan kontrak sosial yang sehingga kini masih lagi diikat kepada generasi muda kita pada hari ini? Adakah kita pada hari ini tidak mengikut perlembagaan persekutuan? Satu persoalan yang perlu mereka jawab, dan mereka jawab perjanjian itu adalah kontrak sosial. Kontrak sosial masih lagi terletak dalam perlembagaan persekutuan yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti dalam perlembagaan kita. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini juga mereka melihat kepada sejarah lampau, di mana mereka melihat kepada isu yang berlaku pada 13 Mei 1969, di mana pada ketika itu usaha-usaha telah dijalankan untuk memupuk perpaduan semula. Hasil daripada tragedi buruk ini berlaku dan sehingga kini kita kekal harmoni dengan wujudnya Maghera dan sebagainya. Saya kira cukup bidasan kepada yang pertama itu. Seterusnya saya teruskan dengan pembentangan hujah saya. Yang pertama, saya akan melihat dari sudut usaha-usaha kerajaan yang disambut baik oleh rakyat kita. Yang pertama adalah melihat kepada pendidikan. Kerajaan telah membuka banyak peluang-peluang kepada pelbagai kaum di Malaysia. Pertama, sistem meritokrasi yang telah kita amalkan, di mana rakyat Cina, India, Melayu sama-sama masuk ke universiti IPTA melalui kecemerlangan mereka, bukan lagi melihat kepada kuota kaum yang telah dilakukan sebelum ini. Yang kedua, kita lihat bagaimana peluang juga diberikan kepada rakyat bukan Melayu, iaitu kota 10% untuk masuk ke Maktab Rendah Sains Mara dan Kolej Matrikulasi. Ini juga telah menunjukkan bagaimana kerajaan dalam usaha untuk memupuk perpaduan kaum. Dan yang ketiga, sistem sekolah berasaskan kaum ini juga masih lagi kekal sehingga hari ini untuk meraihkan pelbagai kaum di Malaysia. Yang kedua, kita sebagai perkhidmatan awam juga menyedari bahawa peningkatan penglibatan pegawai-pegawai bukan Melayu juga telah mendaftar masuk ke perkhidmatan awam dengan dilantik dalam perkhidmatan awam seramai kenaikan hingga 5%. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, bagaimana kita lihat program Political Transformation Program dengan izin Tuan Yang di-Pertua, di mana pada hari ini wujud keadaan di mana rakyat bukan Melayu atau rakyat Melayu yang berbeza kaum menyokong calon-calon daripada kaum yang lain. Kita lihat di Bukit Bendera, di mana calon majoritinya adalah daripada maafkan saya, pengundinya adalah 70% daripada kaum Cina, tetapi calon yang benar adalah daripada kaum Melayu. Kita lihat bagaimana sokongan ini, penerimaan ini tidak kira dalam pelbagai kaum tersebut. Seterusnya, yang terakhir adalah usaha kerajaan untuk mewujudkan gagasan Satu Malaysia, di mana perpaduan itu dilihat sebagai satu cara yang paling ampuh untuk meneruskan legasi ke arah wawasan 2020. Dengan itu saya mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Yang di-Pertua Dewan, ahli-ahli yang berhormat, serta ahli sidang Dewan yang mulia. Sebelum saya meneruskan hujah saya ingin membidas bukti yang diperkatakan oleh Perdana Menteri tadi. Beliau memberikan bukti mengatakan bahawa perpaduan kaum ini contohnya adalah perayaan yang disambut oleh semua kaum. Saya ingin bertanya kepada Perdana Menteri, adakah sebelum merdeka perayaan ini tidak disambut oleh semua kaum? Sudah pasti disambut oleh semua kaum. Jadi sebelum merdeka dan selepas merdeka ini tetap disambut. Jadi tak ada apa bukti yang mengatakan bahawa semakin meningkat. Tidak benar sama sekali. Okey. Tajuk pembicaraan kita pada kali ini, perpaduan kaum semakin meningkat selepas 56 tahun Malaysia merdeka. Semakin meningkat. Saya ingin teraskan di sini bahawa ini hanyalah angan-angan palsu kerajaan ataupun mimpi di siang hari pihak kerajaan, kerana kerajaan telah gagal untuk melihat realiti yang berlaku di negara ini. Okey? The reality, maaf. Yang betul. Ini buktinya. Contohnya pada general election, maaf Tuan Yang, dengan izin, general election yang baru-baru ini telah menunjukkan polarisasi kaum ataupun perpecahan undi yang nyata memihak kepada kaum-kaum. Sebagai contoh, Tan Sri Gani Osman yang bertanding di Gelang Patah menentang Lee Kit Siang. Beliau telah tewas dengan majoriti yang cukup besar dan secara terbuka beliau menyatakan bahawa undi kaum telah berpecah. Ini adalah bukti yang diberikan oleh pihak kerajaan sendiri. Yang kedua, setelah 56 tahun merdeka, kenapa kerajaan masih gagal untuk menghapuskan sekolah-sekolah yang berteraskan aliran kaum di negara ini? Kenapa masih wujud sekolah-sekolah vernakular di negara ini? Ini adalah bukti bahawa kerajaan sendiri gagal untuk memupuk
perpaduan, dan ini adalah menunjukkan perpaduan kaum itu sendiri tidak semakin meningkat di negara ini. Silakan. Saya suka untuk mengupas tentang isu pilihan raya. Jadi bagaimana ada calon Melayu menang di kawasan yang majoriti Cina? Minta dikupas. Seperti saya cakap tadi, itu adalah contoh yang saya gunakan untuk membuktikan perpaduan itu tidak semakin meningkat. Okey, hujah saya yang seterusnya. Kenapa setelah 56 tahun Malaysia merdeka masih wujud rakyat-rakyat negara ini yang semakin berani mempertikaikan perkara-perkara yang mendukung pada asas-asas perpaduan negara sebelum merdeka, seperti kontak sosial yang telah dinyatakan oleh Ketua Pembangkang saya. Serta ada juga rakyat-rakyat negara ini yang semakin berani mempertikaikan, malah mempersendakan perkara-perkara sensitif seperti agama yang menjadi tunjang pada negara ini. Ini adalah bukti bahawa setelah merdeka perpaduan kita semakin tidak meningkat. Ini adalah bukti yang jelas, Tuan Yang Di-Pertua. Selain itu, saya ingin menjelaskan kenapa setelah 56 tahun merdeka, parti-parti politik dalam negara ini sendiri masih sendiri berteraskan kaum, tidak mampu untuk bergabung, untuk membentuk satu parti nasional, berteraskan semua kaum. Sedangkan ini dibuktikan oleh parti-parti politik di negara kita ini sendiri. Yang kerajaan tak mahu mencelah apa-apa? Tak. Okey, sekian saya, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, ahli yang berhormat, ahli Dewan yang dihormati sekalian. Jadi pendirian saya di sini adalah untuk membidas semua fakta-fakta yang dikatakan fakta yang kita lihat lebih kepada fakta, yang mana cuba untuk menyelewengkan pemikiran kita daripada tajuk kita ataupun usul kita pada hari ini, iaitu perpaduan kaum semakin meningkat selepas 56 tahun Malaysia merdeka. Jadi perkara pertama yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang tadi adalah generasi muda terikat dengan perjanjian-perjanjian yang telah dimeterai semasa kita ingin merdeka. Itu adalah satu pendapat yang paling silap sekali yang telah diutarakan pihak pembangkang. Mungkin ada di kalangan generasi-generasi muda yang tidak bersetuju dengan perkara ini, tetapi mereka masih lagi terikat, dan dalam satu itu bermaksud mereka telah mula sedar bahawa betapa pentingnya perpaduan dalam negara ini. Yang kedua adalah kenapa 13 Mei 1969 peristiwa berdarah pergaduhan kaum yang telah berlaku pada tahun 1969 timbul kembali, kerana itu bermaksud rakyat-rakyat Malaysia kini telah semakin peka dengan pentingnya perpaduan. Jadi sama ada kita berbangsa Melayu, sama ada kita berbangsa Cina, India atau apa-apa bangsa yang ada dalam Malaysia, kita telah mula peka dengan pentingnya perpaduan dalam hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Kedua, kerana bagi saya wrong. Okey, yang kedua adalah usaha-usaha kerajaan telah menampakkan hasil, di mana semua perkara-perkara yang berlaku selepas 1957 sehingga 2013 kita mengalami pelbagai isu-isu yang telah timbul. Jadi setiap isu yang timbul ini bukannya meruntuhkan perpaduan, tetapi mengutuhkan lagi perpaduan yang ada pada rakyat Malaysia. Yang berhormat. Yang berhormat, ini yang saya cakap tadi. Kerajaan sebenarnya bermimpi di siang hari. Yang berhormat Zairul mengatakan bahawa 13 Mei telah berlaku kembali. Bila berlakunya kembali 13 Mei ni? Okey, sebenarnya apa yang saya katakan tadi adalah rakyat Malaysia telah kembali mengatakan tentang peristiwa 13 Mei. Itu menunjukkan rakyat Malaysia telah sedar, tetapi pihak pembangkang belum lagi. Okey, seterusnya saya cerita tentang isu angan-angan kosong kerajaan tadi. Saya ingin berkata, pasca pilihan raya, kita mengatakan tentang pembahagian undi lebih kepada tsunami Cina. Tetapi apa yang berlaku, kita sama-sama duduk di dalam Dewan Yang Mulia ini, pelbagai bangsa, pelbagai kaum, sama-sama untuk memacu Malaysia ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Dan terakhir sekali, saya ingin mengupas sikit tentang isu tsunami Cina tadi. Seperti yang saya telah utarakan pada pihak pembangkang, pada kerusi Parlimen Bukit Bendera, kawasannya majoriti Cina tetapi dimenangi oleh seorang calon Melayu. Jadi di situ kita lihat apa yang diomongkan sebagai perpecahan dalam Malaysia ini tak berlaku. Jadi saya ingin terus mencabar bahawa perpaduan kaum semakin meningkat
selepas 56 tahun Malaysia merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ketua, Barisan Kerajaan dan Barisan Pembangkang. Pertama-tama sekali ingin saya nyatakan di sini bahawa pihak kerajaan memanglah saudagar mimpi yang cukup hebat. Asyik menjual mimpi-mimpi yang tak sudah dengan fakta-fakta yang retorik berulang-ulang dan tidak berpijak di bumi nyata dan tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan mengenai perpaduan pada masa hari ini. Ini realiti. Kita bercakap mengenai apa yang berlaku di sini. Ingin saya petik di sini berhubung dengan buku yang ditulis oleh mantan Perdana Menteri di Barisan Kerajaan sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir, dalam buku Malaya Delima. Di dalam buku Malaya Delima, Tun Dr. Mahathir sendiri pernah menyatakan bahawa, dengan izin yang betul, there is an invincible threat among the races in Malaysia. Terdapat perpecahan yang tidak dapat dilihat. Ini jelas. Sehingga ke hari ini, cuma pihak kerajaan tidak mampu untuk menerima kenyataan ini. Saya belum bagi poin lagi tak? Bagaimana untuk membuktikan perkataan tidak dapat dilihat? Dalam perdebatan, kita harus melihat kepada fakta-fakta yang empirical, bukan kepada tidak dapat dilihat. Terima kasih kerana mengingatkan saya, sebab saya akan membidas balik semua wajah-wajah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh lihat dari situ, buka mata dengan jelas. Pertama, berkenaan dengan meritokrasi. Tahukah yang berhormat bahawa pemberian meritokrasi telah gagal? Gagal. Memang gagal. Jadi saya pun merasa heran kenapa perkara ini dibangkitkan oleh pihak kerajaan yang melaksanakan sistem meritokrasi, di mana bangsa-bangsa Cina sendiri memohon supaya kuota mereka diberikan dengan lebih. Sebab mereka keputusan-keputusan peperiksaan mereka lebih baik. Jadi apakah sistem meritokrasi itu berhasil? Yang kedua, gagasan Satu Malaysia. Ini gagasan ini saya rasa di pihak kerajaan masih lagi syok sendirilah. Gagasan ini saya mungkin di pihak kerajaan jelas, tapi di peringkat masyarakat tak jelas. Yang orang Cina kata sama rata ke? Yang orang India kata sama rata? Apa itu sama rata? Sama rata adil. Banyak orang Melayu kata, orang Melayu rasa sendiri yang gagasan Satu Malaysia ni masih lagi melindungi hak mereka. Jadi terdapat 3 pencanggahan pendapat antara kaum mengenai gagasan Satu Malaysia ni tak jelas. Kegagalan kerajaan dalam menjelaskan konsep Satu Malaysia dengan jelas kepada masyarakat memang gagal sama sekali. Yang ketiga, kawasan yang calon-calon Melayu menang. Saya rasa ini kesnya kes terpencil, 1-2 kes. Jadi kita tidak boleh gunakan ini sebagai hujah untuk mengatakan tidak berlakunya polarisasi kaum dalam pengundian masyarakat Cina. Yang keempat, dinyatakan bahawa Perdana Menteri akan memberikan buku, tapi telah dinyatakan pihak pembangkang, pihak bercadang banyak bercakap pasal pasca pilihan raya, tetapi tidak bercakap mengenai perkara-perkara yang berlaku selepas pilihan. Dan akhir sekali, Bukit Bendera, calon yang menang bukan calon Melayu. Sekian yang betul saya menunjukkan. Kerajaan yang berhormat kerajaan, yang saya hormati pembangkang ahli-ahli Dewan sekalian, mana pernah dalam sejarah Malaysia di mana asas-asas kenegaraan itu dipersoal dan dipersendakan? Lagu negaraku jadi negara kuku. Jalur gemilang diterbalikkan dan dicadangkan bendera baru. Gambar Perdana Menteri dipijak-pijak. Sultan pun dipersendakan. Bila pernah dalam sejarah Malaysia dari 56 tahun merdeka terjadi peristiwa begini? Di manakah perpaduan itu? Semakin merosot jawapannya. Sepatutnya apabila saya berkata tentang generasi milenium sekarang, maksud saya ialah mereka mempersoalkan perkara-perkara yang telah menjadi asas kepada negara ini. Sepatutnya generasi-generasi sekarang ini berbincang bagaimana nak membangunkan proton jenama sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, oleh pihak kerajaan, bukannya mempersoalkan perkara-perkara yang merosotkan lagi perpaduan tersebut. Seterusnya, apabila sebelum merdeka terdapat jurang antara kaum kerana penempatan
setengah kaum bergantung pada kedudukan ekonomi. Dan selepas pada itu telah dibangunkan melalui dasar ekonomi baru diwujudkan perpaduan. Tetapi Yang Berhormat Barisan Kerajaan membangunkan kawasan bandar melebihi kawasan di pedalaman dan kampung, menyebabkan jurang sosioekonomi semakin bertambah, di manakah perpaduan semakin meningkat. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut keharmonian masih kekal. Maksudnya Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri menyokong usul daripada pembangkang. Dia tidak meningkat, kekal mungkin, tapi sebenarnya makin merosot. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri menyebutkan melting point, sebenarnya melting pot. Mengizin. Terima kasih. Pada hari ini, mari kita rangkumkan apa pembawaan sebenar yang dibawa oleh pihak pembangkang. Mereka sebenarnya telah membawa pembawaan yang tidak jelas, di mana mereka tidak menyatakan apa tujuan dan justifikasi utama yang mereka bawa dalam unsur untuk menyatakan semakin merosot. Mereka hanya bawa yang pertama adalah isu sejarah yang berlaku 13 Mei 1969, di mana isu ini adalah titik permulaan kepada mewujudkan percabahan perpaduan selepas ini dan kekal harmoni sehingga tahun 2013 ini. Diterbidas fakta tersebut. Yang kedua berkenaan dengan kes-kes negaraku raja-raja dipersedakan. Saya kira perkara ini adalah tidak relevan untuk dibawakan dalam Dewan Perdebatan kerana isu-isu ini adalah melibatkan isu nasionalisme dan juga isu patriotisme, bukan perpaduan kaum seperti yang kita bincangkan pada hari ini. Dan yang ketiga adalah politik. Mereka katakan isu di Bukit Bendera adalah isu terpencil. Saya kira tidak. Banyak lagi parlimen-parlimen yang mana berlakunya kes yang sama seperti di Parlimen Bukit Bendera dan Parlimen Pandan yang dimenangi oleh saudara Rafizi. Tuan Yang di-Pertua, manakala di pihak kerajaan kami tampil dengan usul yang lebih mudah untuk dipahami dan kuat. Pertama, kami melihat bagaimana usaha-usaha kerajaan yang mana disambut baik oleh rakyat. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat Malaysia masih kekal harmoni selepas 56 tahun kita merdeka, saling toleransi antara satu sama lain melalui fakta-fakta kes yang gagal untuk dibidas oleh yang ketiga-tiga tersebut. Yang pertama, kami melihat kepada isu toleransi di mana kita meraihkan kepelbagaian melalui hari terbuka Aidilfitri dan lain-lain. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat isu pendidikan, perkhidmatan awam, politik dan gagasan satu Malaysia. Akhirnya, saya merayu kepada sidang Dewan semua untuk menerima usul kami, iaitu perpaduan kaum semakin meningkat selepas 56 tahun kita merdeka, diterima sebulan suara. Sekian.